Bukan apa, organik ni bila you dah belajar organik nanti you tahulah kenapa pensyarah-pensyarah ni semua nak melajukan semua, sebab banyak yang you akan belajar dan banyak yang you nak kena faham setiap satu. Jadi nanti jadi ke tidak hari Khamis tu saya akan tengok kepada majoriti yang undi lah dalam survey yang saya buat tu. Okay, so maksudnya saya nak habiskan tutorial third hour and fourth hour je untuk yang saya nak rancang ganti pada hari Khamis malam Jumaat ni. Jadi saya tengok speed setiap kelas tu lebih kurang sama. Esok MD 15 saya baru jumpa untuk second hour dan esok ada lab dan juga third hour dia adalah pada hari Khamis. Jadi insya-Allah boleh samalah. So nanti apa-apa saya akan inform dalam group tentang kelas yang saya nak guna untuk habiskan tutorial tu. Okay, so apapun hari ni turn subjek kimia untuk program kecemerlangan ataupun digunakan untuk penggantian setakat ini. Alright. Jadi kita akan sambung dengan last part in 3.3. Okay, ada sikit saja dan saya akan terangkan Faraday's Law ni and saya gunakan satu contoh sahaja daripada nota kuliah tu. So yang lain you boleh go through lah. Okay, Faraday's Law of Electrolysis. Okay, so actually Faraday's Law, Faraday's ni nama orang, actually Michael Faraday, seorang ahli fizik kot tak silap saya kan. Okay, so this law describes the relationship between the amount of electricity passed through an electrolytic cell and the amount of substance or the products formed at each electrode. Jadi kita tahu bahawa for electrolytic cell needs electrical energy ataupun power source untuk dia produce chemical energy. Jadi daripada chemical energy yang terhasil, apa yang berlaku? Itu yang kita dapat produk di anode and cathode. So berapa banyak produk yang terhasil di anode dan cathode? Macam kita dah belajar tadi, we predict the product form tu. Mungkin ada hydrogen gas terhasil, mungkin ada oxygen gas ataupun ada metal yang deposited. Berapa banyak yang terhasil? Contohnya kalau gas, berapa liter? Kalau kalau metal, berapa gram yang terhasil? It is related ataupun directly proportional dengan amount of electricity yang kita supply pada sel. Okay. Alright, so this law actually state that the amount of substance produced at each electrode is directly proportional to the quantity of charge flowing through the cell. Saya baru sebut tadi. Amount of product formed at each electrode adalah berkadar terus dengan quantity charge yang yang mengalir pada sel itu. And you can see here the relationship between the mass of substance discharge. Okay, it is directly to the electrical charge in coulombs. So Q ini adalah electrical charge dan unitnya adalah coulombs. Okay, alright. So of course untuk Faraday's first law ni, dia ada Faraday's second law juga. So kita belajar Faraday's first law sahaja untuk chemistry. Okay, dia ada melibatkan pengiraan. Alright, and before we go further dengan example, kita mesti tahu dia punya Faraday's constant. So this is the Faraday's constant where 1 mole of electron is equivalent to 1 Faraday. And 1 Faraday kalau kita nak convert kepada electrical charge, quantity of charge, it is equivalent to 96,500 coulomb. So constant ini you kena tahu dia punya relationship dan of course kita perlu merujuk kepada Hauff-Cell equation yang terlibat. Okay, so macam mana kita akan lihat contoh nanti. Alright, and then how to calculate the electrical charge ataupun Q. Okay, the quantity of charge Q is equals to IT, where I is the current, I ini adalah current ataupun bahasa Melayunya arus, and the unit of current is ampere, alright, and time must be measured in second, masa mesti dalam second. So Q equals to IT to calculate the quantity of charge. Alright, okay, so now actually ini saja contoh yang saya nak discuss. Okay, tapi boleh go through dalam nota tu dah ada. Okay, an aqueous solution of copper to sulfate is electrolyzed using a current of 0.150 ampere for 5 hours. Okay, calculate the mass of copper deposited at cathode. Okay, so you nampak dalam soalan ini, dia bagi tahu electrolysis of copper to sulfate dilakukan selama 5 jam, 5 hours, and how many current is supplied? 0.150 ampere. Okay, kalau dia tak sebut, contohnya dia tak sebut elektrod apa,
tak ada masalah kat sini, kita anggap je dia gunakan platinum ataupun graphite, maksudnya dia gunakan inert electrode. Okay, jadi apa yang soalan tu suruh minta? Calculate the mass of copper deposited. Dekat mana? Dia dah mention pula at the cathode. Soalan ni dia dah mention dekat cathode. Jadi ada soalan kadang-kadang dia tanya calculate the mass of copper deposited je. So kita yang kena tahu copper deposited tu ataupun copper yang terenap di elektrod mana tu, kita yang kena tahu. Macam mana nak tahu? Kita kena tahulah nak meramalkan product form dekat setiap elektrod. Okey, sebelum kita tengok slide tu, maksudnya kita kena fikir dulu. Okey, tadi kita dah belajar, kita ada copper to sulfate. So copper to sulfate solution, it contains copper ion, sulfate ion and water sebab dia aqueous solution kan. Okey, so kalau kita buat sedikit analisis, kita tahu kita nak gunakan equation yang terlibat saja. Equation kat mana? Equation dekat cathode. Tapi disebabkan awak baru belajar, so saya kena ajarlah macam mana nak tentukan. Okey, at the anode, positive terminal. Of course kita dah belajar tadi yang akan attracted to anode is sulfate and water. Okay, sulfate dan juga water. Okay, kalau dalam electrochemical series, sulfate ion tu bahagian atas, dia lebih atas daripada water. Dan dia adalah oxo and ion yang mana dia punya sulfur tu sudah berada pada highest oxidation state. Jadi dia memang tak akan dipilih pun untuk mengalami oxidation. So what species will be oxidized at the anode? Water. So tak ada kaitan pula dengan copper kat sini. Jadi kita tak akan guna equation dekat anode. Nampak? Maksudnya kita kena tahu meramalkan produk. Cuma kebetulan soalan ini dia dah mention dekat cathode. Okey lah kan? Okay. So kita tengok dekat cathode. What species attracted to the cathode which is the negative terminal? So yang tertarik adalah copper ion and water. Okay. So which species will be selected to be reduced? Okay, kalau kita ingat electrochemical series tu tadi, nilai standard reduction potential bagi copper ion is more positive than water. Ataupun dalam susunan electrochemical series, copper ion tu paling bawah. So it is easier to be reduced. Jadi copper ion yang akan mengalami reduction. Okay, water tak akan dipilih kali ni. Jadi bila kita dah tahu benda tu, barulah kita dapat agak, di cathode, okay, di cathode adalah apa yang berlaku? The reduction of copper ion, okay, dengan dia accept 2 mole of electron and produces 1 mole of copper solid. Jadi kita actually akan gunakan equation yang ini saja. Sekejap kelas, saya terlupa nak ambil handphone, takut ada apa-apa hal. Sekejap, handphone saya kat ruang tamu. Sekejap Okay. So you dah nampak kat sini bahawa kita hanya perlukan equation yang terlibat sahaja. Nak buat dua-dua equation di anode dan cathode pun tak ada masalah. Cuma pastikan equation yang terlibat tu mesti betul. Maksudnya bila kita menjawab soalan Faraday's law ni, pemeriksa tak nak tengok pun equation dekat anode tu unless dia ada berkaitan dengan kalau soalan minta. So dia akan tengok yang ini. Jadi sebab itu bila you tengok jalan kerja yang diberikan dalam soalan tu, biasanya lah saya kalau ajar pelajar, saya akan suruh dia buat equation dulu. Okay, nampak tak equation ni ada. Okay, lepas tu kita nak kira apa tadi? Dia suruh calculate the mass. Okay, calculate the mass of copper deposited. Berapa banyak copper yang terenap di cathode ni? Okay, so apa maklumat yang kita ada? We have the current and the time. Yang mana elektrolisis itu berlaku. So elektrolisis itu berlaku dalam masa 5 jam but we have to convert to second. So kita boleh kira dulu, maksudnya selama 5 hours tu how many charge supplied. So we can calculate the quantity of charge by using Q equals to IT. Dia ada formula ke atas tu tapi takut dengan bracket-bracket tu kan, Q times equals IT. Okay, so pastikan yang penting kat sini time itu mesti you tukar pada second. So you dapat 2700 coulomb. Mesti dengan unit. Coulomb tu maksudnya simbol C tu coulomb sebutnya, tak ada salah sebab dia adalah suatu kuantiti yang ada unit. Okay, jadi sekarang you kena faham yang kita kira ni, Q ni mewakili apa? Q yang kita kira ni actually adalah yang charge yang dibekalkan, yang mengalir
dalam liter tu pada selama 5 jam tu. Maksudnya kita telah supply dalam elektrolisis itu 2700 coulomb. Okay, so kalau kita supply 2700 coulomb, berapa mol copper yang akan terhasil? Daripada mol baru kita boleh dapat mass. Jadi nak gunakan mol and mass itulah nanti kita kena gunakan Faraday's constant. Contoh macam dekat bawah ni. So apa yang kita akan rujuk? Kita akan rujuk dia punya equation at the cathode, where you can see here at in the equation, you nampak tak sini 2 mole of electron. Okay, maksudnya kita tahu tadi 2 mole of electron equivalent to 2 Faraday. Dan 2 Faraday sama dengan 96,500 coulomb darab 2. Ni banyak sangat ni. Okey, kalau saya terus tukar aje. Maksudnya sekarang kita tahu 2 mole of electron. Okey, 2 mole of electron tu, 2 mole electron sama dengan berapa coulomb. Inilah dia punya relationship. So agak banyak. Jadi pandai-pandai awak lah. So kita kira kita akan dapat 193,000 coulomb. Okey, jadi sekarang maksudnya secara teori yang dalam equation ini theoretically if you supply 193,000 ni 193,000 coulomb, you akan dapat 1 mol copper. Maksudnya ayat yang bawah ini merujuk secara theoretical. Kalau kita supply 193,000 coulomb, elektrolisis ini akan menghasilkan 1 mol copper yang akan deposited di cathode. Tetapi dalam kita punya eksperimen ini ataupun soalan ini, dia bukan supply 193,000. Okay, dia supply 2,700 coulomb saja. Of course lah, kita tak akan dapat 1 mol. Kita dapat berapa mol? Jadi kita kena kira. So kita akan buat stoichiometrical relationship. So only 0.01399 mol copper deposited at the cathode. 0.01399 mol copper ni bersamaan berapa gram? Barulah kita convert kepada mass. Sebab kalau 1 mol yang terhasil, 1 mol terhasil banyak bersamaan dengan 63.5 gram. Tapi sekarang yang kita dapat bukan 1 mol. Kita dapat kurang daripada 1 mol, which is 0.01399 mol. So 0.01399 mol times the copper, the molar mass of copper, you will get 0.8884 gram of copper deposited. Jadi sebenarnya untuk Faraday's first law ni tak susah mana pun. Yang penting pelajar boleh meramalkan product form at the electrode desired, electrode yang dia nak dalam soalan tu, and then dia mesti boleh gunakan maklumat dan mole to mass relationship. Okey, ada masalah setakat ini? Ada soalan nak tanya tentang Faraday's first law? Jelas tak? Jelas. Okey, jadinya okey. Jadi maksudnya yang contoh seterusnya tu you boleh go through sama je, cuma yang penting okey good. Okey, cuma yang penting sekarang untuk Faraday's first law you kena menguasai semua konsep yang kita telah belajar tentang elektrolisis. So yang ini dia saya tak bincang yang ni, cuma yang ni dia sebut pasal electroplating lah. Dia sebut plating, maksudnya plating tu saduran. So kalau kita nak sadur sesuatu objek, of course kita akan salut dia dengan logam. Tu yang ditanya, dia gunakan istilah plating. So plating tadi saya dah sebut dia adalah one of the users application daripada electrolysis. So example 5 ni you boleh go through, and then kita ada example berapa lagi tu? Exercise 2 ni pun okey juga. Dia soalan berangkai. So boleh go through lah. Okey. Baik. Jelas So kalau jelas sebenarnya dah habis dah 3.3. Dah habis dah. Cuma macam bukanlah agak berat. Memang begitulah situasinya. Kalau you nampak cepatnya dah nak masuk chapter 4, memang macam tu lah semester 2. Jadi saya harap dah boleh revise balik apa yang you dah belajar, sebab chapter 3 ni dia masuk dalam UPS. Cuma UPS memang saya cakap lah tak ada pengiraan sebab dia level C1, C2. Cuma takkan nak tunggu PSPM baru nak study yang Faraday ke elektrolisis ke apa kan. So kena study daripada awal. Okay kelas? Okay, jadi dah habis dah actually kita punya chapter 3. And now tibalah masanya untuk kita masuk ke organic chemistry. Kalau pelajar-pelajar SES yang pelajar-pelajar SEM 4 sekarang ni,
dia pernah lah, awak pun pernah juga belajar kat sekolah kan, cuma mungkin setakat surface sahaja, pengenalan sahaja. Tapi masa pelajar-pelajar SEM 4 ni berada di college, pada sesi lepas mungkin dia dah belajar lebih detail, tapi bila masuk ke program perdana ni yang sekarang ni lagi detail. Okay, so daripada chapter 4 sampai chapter 13 adalah organic chemistry. Okay, so chapter 4, introduction to organic chemistry, dia ni akan diuji, chapter ini akan diuji dalam assignment. Okay, dalam PSPM ni kita tak adalah cakap tak diuji dalam PSPM, tak. Sebab asas chapter 4, you kena guna pakai untuk chapter 5 sampai 13. So kalau dalam chapter 4 ni, pelajar tak menguasai apa itu molecular formula, structural formula, and then isomerism lah nanti tu. Bila pergi chapter 5 dan seterusnya, memang you akan lost. So that's why walaupun chapter 4 ni hanya diuji dalam assignment, tetapi asasnya memang perlu untuk PSPM chapter-chapter lain. Okay, so for this chapter, actually we have 4 subtopics. Okay, saya tengok dia pun saya dah fikir macam mana ni kan. Sampai pensyarah subjek lain pun tanya, korang memang banyak ke? Cakap memang banyak, ada 13 topik SEM ni. Organik je dah berapa? Organik je 10 topik. Okay, so malam ni kalau sempat saya akan pergi sampai 4.2. Kalau tak saya cover 4.1. Sebab 4.1 ni pun nak ajar lukis. Maksudnya sekarang ni you akan untuk kuliah ini dan seterusnya you akan melupakan kalkulator. You akan tinggalkan calculator untuk chemistry. Okay, we have molecular and structural formula, and then student mesti tahu functional groups and homologous series, isomerism, and 4.4 reactions in organic compounds. Okay, next. Right, we start with molecular formula and structural formula. Kalau tengok ni ataupun kalau kita sebut molecular formula, structural formula, biasa dengar. Kan biasa dengar. Okay, so if you refer to your notes, molecular formula tu yang mana? This one, CH4 is called, ataupun kita katakan itu adalah molecular formula. Tapi kalau you tengok molecular formula, it does not represent, it does not show the bonding between atoms. Ikatan antara atom tu tidak ditunjukkan dalam molecular formula. Apa yang kita nampak? Kita hanya nampak number of atoms in the molecule ataupun compound. Bilangan setiap atom tu lah. Okay, but bila kita sebut structural formula ataupun dalam bahasa Melayunya formula struktur. Bila kita sebut struktur ni kan kita kena tahu contoh struktur bangunan, macam mana dia punya struktur binaan. Jadi samalah macam structural formula. You can see here sebagai contoh methane ini, you can see the bond between carbon and hydrogen atoms, the placement of the atom. Carbon dekat mana, hydrogen dekat mana. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, saya nak ingatkan chapter organik ini asas tentang bonding yang kita belajar masa chapter 4 semester lepas tu penting. Contoh, carbon must form 4 bonds. Hydrogen mesti form 1 bond. Halogen 1 bond. Itu semua akan diguna pakai. Kalau salah dari segi konsep bonding, salah dari segi melukis struktur, salah dari segi placement of atom. Bila kita susun atom tu dalam molecular formula pun salah, itu akan salah. Menyebabkan you memang salah lah. Salah terus. Saya kalau mengajar organik ni, saya suka bila tanda ataupun kita buat soalan untuk organik, sebab kalau salah memang salah. Dia tak ada formula, dia tak ada penggantian, dia tak ada jawapan akhir. Jawapan dia itulah. Okay, so this is the definition of structural formula. Okay, maybe dia akan tanya ataupun dalam UPS yang akan datang lah, UPS 2 dan seterusnya. Structural formula shows the actual number of atoms, their relative placement and the bonds between atom. Between atom tu lah saya dah sebut tadi. Okay, and the structural formula actually can be explained by 3 different types of structure. Bila kita sebut structural formula ni, structural formula ni macam mana? Kita nak explain ataupun nak describe dalam macam bentuk macam mana? Actually there are 3 ways. Okay, ada tiga cara. First, we can use expanded structure, atau we can use condensed structure or skeletal structure. Okay, apa expanded, apa condensed, apa skeletal structure ni dengar betul-betul. Dan satu lagi, organik memang kena practice. Practice makes perfect. Okay, kalau saya kata lukis sekarang, dia tak boleh lukis dalam otak ke imagine tak boleh. Memang kena ambil pen, ambil kertas, lukis. Okay, we go to the first one, the first structure, expanded structure. Dalam bahasa Melayunya struktur
terkembang macam tu lah. Tapi sebab you tak belajar bahasa Melayu, saya terangkan macam ni je lah. Okay, the expanded structure is the structural formula that shows all covalent bonds. Shows all covalent bonds between atom. Dia mesti tunjukkan semua ikatan antara atom tu. Ikatan apa? Covalent bond. Sebab organic compound ni biasanya mesti ada carbon, hydrogen. Apa tu? Non-metal atoms kan? Jadi antara non-metal atoms yang wujud adalah covalent bonds. And this structure, the expanded structure does not represent the actual shape of the molecule. Expanded structure tidak menggambarkan bentuk sebenar molekul tersebut. Okay, kalau you tengok kat sini, macam susah je kan. Okay, saya start dengan contoh yang paling mudah. Let's say I have CH3. CH3. Okay, so apa yang saya tulis ni sekarang, ini adalah molecular formula. Molecular formula. So you can see in the molecular formula, you tak nampak the bonds between carbon and hydrogen atoms. Jadi kita panggil dia molecular formula. Ini bukan molecular formula. Ini adalah condense. Nampak ni condense. Tapi kalau nak panggil molecular formula apa? C2H6. Yang ini adalah molecular formula. Nampak dah mula nampak molecular formula. So kalau condense nanti saya akan terangkan. So maksudnya kalau saya merujuk kepada ini C2H6, saya nak buat macam mana? Kalau kita dah pernah belajar organik, kita ada knowledge, kita boleh tahu macam ni kan. Okay, carbon ada dua. Carbon dengan carbon. Okay, carbon mesti buat 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So sekarang saya nak melukis expanded structure. Saya kena tunjukkan semua covalent bonds between carbon and hydrogen atom. So dia mesti tally dengan molecular formula. Carbon ada 2, hydrogen ada 6. Okay. Jadi itu contohnya ni. Condensed formula condensed structure saya akan bincang sekejap lagi. Okay, contoh yang ada ni mungkin advance sikit untuk awak. Kita ada 2-propanol. From your previous knowledge, tengok ada all ni kita tahulah ini adalah suatu alkohol. Okay, so kalau pelajar semester 4 boleh respon lah sebab dah pernah belajar kan. Okay, this one adalah suatu hydrocarbon. So tengok je ada carbon-carbon double bond. Sepatutnya dah pernah tak belajar dulu. Dia adalah suatu alkin. Jadi sebab tu you nampak dia dah bagi nama propin kan. Okay, so the alcohol 2-propanol, the molecular formula adalah C3H8O. Okay, so katalah saya ada molecular formula je. Contoh C3H8O. Sebenarnya ada cara kita daripada molecular formula ni kita boleh tahulah dia punya compound ni apa, alkohol ke apa. Tapi tak apa, saya bagi hint aja, dia adalah suatu alkohol. Okay, alkohol dia mesti ada OH. So kalau you tengok kat sini macam mana saya nak lukiskan dia punya expanded structure. Mesti ada 3 carbon. 1, 2, 3. Okay, baik, saya tunjuk yang paling asas. Jadi carbon syarat dia mesti 4 ikatan. Sama ada semua single bond, kan kita pernah belajar dulu, semua single bond atau double bond macam ni kan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dia mesti 4 bonds ataupun macam ni. 1 triple, 1 single bond. Okay, jadi untuk alkohol ni tadi, you boleh tengok nota, dia mesti ada 3 carbon and then ada 8 hydrogen. 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum sampai 8 tersalah sebut pula. Baru ada 7. Tapi mesti ada 8 ni kat sini. Okay. Oleh kerana kita tahu dia adalah alkohol. Alkohol ni berdasarkan pengetahuan kita yang pernah belajar masa SPM, mesti ada OH. Dekat mana kita nak letak OH tu, connectivity mesti betul. Sambungan antara atom mesti betul. Di mana kalau oksigen dia hanya boleh buat 2 bonds. Oksigen ni dia boleh buat 2 ikatan saja. Yang paling stabil lah. Hydrogen mesti buat 1 ikatan. Sebab tu you tengok kat sini, hydrogen tu jadi surrounding atoms. Dulu kita pernah belajar kan. Jadi dekat sini kalau you tengok, carbon mesti bersambung dengan oksigen. Oksigen, okay, kalau saya nak buat macam ni pun boleh. Nampak? 2 ikatan. Oksigen hanya boleh 2 ikatan sebab ada lone pair actually kat situ. Kita tak tunjuk. Dan oksigen also attached to 1 hydrogen
one of the hydrogen atoms. So kalau you kira semula mesti cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan satu oksigen. Tapi bukan setakat cukup, connectivity mesti betul. Okey, okey. Contoh satu lagi tadi apa? Contoh satu lagi adalah propin C3H6. C3H6. Sebab kita gunakan contoh yang mudah-mudah dulu yang kita pernah belajar. So kalau you tengok kat sini, kalau katalah tak tahu dia ni alkin ke apa, kita boleh try and error. Tak ada masalah. Sebab you baru belajar ni kan. Okey, maksudnya carbon mesti ada 3. 1, 2, 3. Okey, hydrogen mesti ada 6. Okey, kita try and error dulu. Kalau saya buat 1, 2, 3, 4, 5, contoh 6. You nampak? Karbon yang ini, dia tak cukup 4 ikatan. Jadi maksudnya, dia mesti ada double bond kat sini. So kita try and error lagi. Jadi kita try and error, maksudnya kat sini, tak boleh kalau semua single bond. Kita mesti buat ada satu double bond. Contoh, kat sini saya letak satu double bond. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hidrogen dah ada 5. Ni pula salah ni, sekejap this one. Okay, 1, 2, 3, 4. So carbon kat sini ni, saya dah tak boleh nak letak lagi hidrogen. Sebab dia dah cukup 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. But the first carbon from the right. Carbon yang pertama dari kanan ni, dia baru ada 2 ikatan. Dan kita kekurangan lagi 2 hidrogen. So 1, 2. Jadi apa yang you nampak kat sini, ini adalah expanded structure of C3H6. Kita kena tunjukkan ke semua bonds between, all the covalent bonds between atoms. Okay, ada masalah setakat ini? Okay? Tak ada, madam. Okay, alright, so kalau tak ada, kita pergi Tak pada ada, madam. contoh seterusnya. Okay, good. Okay, now kita pergi pada condensed structure. Okay, condensed structure. Okay, madam. Alright. Okay, condensed structure ni dia sedikit berbeza daripada expanded. Tapi kita boleh convert, kita boleh tukar. Daripada expanded kita boleh tukar kepada condensed. Daripada condensed kita boleh tukar balik kepada expanded. Okay, saya start dengan contoh yang mudah dululah. Contoh yang mudah-mudah je dulu. Okay, tadi kita ada apa? Kita ada ni kan. Saya ambil 4 carbon lah. Okay, so katalah saya buat, saya ada satu expanded structure. Okay, bila expanded structure, ingat kita kena tunjuk all the bonds between atom. Okay, kena lukis betul-betul Okay, sekarang ni bila condensed structure, you nampak kat sini dia kata carbon hydrogen single bond and carbon single bond are normally not shown. Ikatan single bond antara carbon dengan hydrogen dan juga single bond antara carbon ni tak ditunjukkan. So dalam contoh ini memang ini adalah suatu alkane. Maksudnya semua itu adalah single bond. Jadi macam mana saya nak condensekan, saya nak padatkan dia? Actually dia ada beberapa cara lah. Contoh, you tengok sebelah sini yang saya bulatkan ini adalah CH3. Okay. Selepas CH3, you jumpa CH2, CH2. So saya boleh buat CH2, CH2. Dia ada repeated 2 kali kat situ. Okay. And then di hujung sekali CH3. Okay. So bilangan karbon dengan hidrogen ni mesti sama dengan expanded structure tu tadi. Mesti sama. Maksudnya dia tak boleh bila you tukar kepada condense dia jadi compound lain ataupun jadi salah. Tak boleh. Okey, ini contoh yang simple. Okey, kalau kita nak lihat contoh yang diberikan dalam nota, sama je. Okey, so sekarang you nampak kat sini macam mana kita nak condensekan dia. Saya abaikan dulu contoh yang yang ini saya abaikan dulu dekat table sebelah kanan tu. Okey, saya nak ajar dulu. Okey, kita tengok kat sini. Ini ada apa? CH3. Okey. Selepas CH3 tu, you tengok dia ada CH. Tapi CH tu, dia bersama pula dengan CH3. Tak ada masalah. Kita boleh buat CH. Okey, tak ada masalah. Lepas tu, sebenarnya kita boleh gunakan yang ni. Okey, saya guna warna hijau pula. CH3 yang kat sini ni, sebab dia attach pada carbon yang CH ni tadi. Okey, right? Saya boleh gunakan bracket sebenarnya. Saya boleh gunakan kurungan. CH kurungan CH3 menunjukkan dia terikat pada karbon yang nombor 2 ni tadi, tutup kurungan. Okey, lepas tu CH3. Ini satu cara. Ini satu cara.
Okay, sekarang saya nak ulas pula contoh yang jawapan yang diberikan dalam nota ni. Macam mana boleh dapat macam tu? Okay, menggunakan contoh yang saya buat ni tadi, you tengok saya tandakan guna warna hijau. Karbon yang ini, dia attach dengan 1, 2, 3 CH3 group. CH3 group maksudnya metil ataupun methyl group yang sama. Dia attach pada karbon yang sama, dia attach pada karbon nombor 2 tu kan. Jadi saya boleh beri jawapan sama macam yang dalam nota tu. Maksudnya CH, saya nak buat macam ni pun boleh. CH kurungan CH3 tutup kurungan ada 3 CH3. Atau saya nak gunakan yang macam atas tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Okay, ini satu cara expanded dan condense. Kita nak convert expanded kepada condense. Jadi pastikan bila kita nak tukar balik kepada condense structure, mesti betul. Tak boleh jadi compound yang berbeza atau salah. Okay, next. Tadi saya disebut pasal bracket ni kan. Use of parenthesis ataupun bracket tu in condensed structure. Okay, contoh dekat sini. Dia bagi contoh alkohol ni kan. Okay, so kalau saya nak, ini expanded structure. Yang sebelah kiri ni expanded structure. Sebelah kanan tu ada beberapa pilihan ataupun cara untuk kita jadikan dia condensed structure. Okay, so kalau you tengok yang nombor 1 ni, dia tak gunakan kurungan ni pun. Maksudnya if you want to show the heteroatoms, functional groups or alkyl group. Alkyl group tu contoh paling mudah setakat ni you pernah belajar metil kan. That is attached to the carbon backbone ataupun rangka karbon, kita boleh gunakan bracket ni. Okay, tapi untuk contoh pertama ni dia tak gunakan kurungan tu pun. Dia gunakan bond. Maksudnya okay, maksudnya kat sini nampak CH3 attach dengan karbon yang nombor 2. Katalah ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, CH3 sebelah kiri tu attach dekat karbon nombor 2. And then this one we have CH3 juga. Okay, tapi pada karbon number 2, karbon number 2 attach to OH. So macam mana kita nak tunjukkan OH itu tanpa menggunakan bracket? Boleh. So kita boleh guna macam ni. Tapi kena tarik. Ada bond, karbon, bond, OH. Tapi kalau pelajar tu buat CH3, CH, okay, dia buat dulu CH3, lepas tu yang karbon nombor 2 tu dia buat HO. Sorry, salah. Kenapa salah? Kenapa salah? H maksimum 1 bond. Yes, because hydrogen maksimum boleh buat satu ikatan. Sebab kalau kita, saya expandkan contoh you buat macam ni, kan salah. Memang dia dah tak ikut rule. So that's why salah. Okay, so yang ini kita boleh guna, maksudnya dalam nota yang pertama tu boleh. Okay, yang number 2. Yang number 2 tu, dia tak nak gunakan bond ni tadi, dia gunakan parenthesis ataupun bracket untuk membezakan functional group, kumpulan berfungsi yang attach pada karbon yang berada pada rangka karbon ni. Ni rangka lah, kita panggil dia carbon backbone kan. So kita boleh gunakan bracket kat sini, boleh. Tak ada masalah. Kalau tak nak guna bracket, untuk OH ni boleh juga. Contoh nombor 3. Okay. Nombor 3 ni boleh juga. Sebab yang kat sini dia kata nak bezakan heteroatoms ataupun functional groups. Alkyl group ni, nanti saya tunjuk contoh. Kalau alkyl group macam mana pula? Okay. So yang ni boleh. Satu lagi, yang nombor 4 ni. Kenapa yang nombor 4 ni diterima? Okay, saya clearkan dulu yang ini. Yang ni saya dah conteng sekejap. Okay. Degil pula ni. Okay. Saya nak ulas yang nombor 4 tu. Kenapa nombor 4 ni boleh guna? Sebab you tengok, ini katalah karbon nombor 1, saya kira dari kanan. Karbon number 1, karbon number 2, karbon number 3. So, karbon number 2 ni, okay, dia attach pada CH3 di sebelah kiri dan juga CH3 yang di sebelah kanan. So, maksudnya karbon number 2 tu attach pada 2 alkyl group. So, kalau saya nak bezakan yang alkyl group ataupun namanya methyl group kat sini, saya boleh gunakan CH3 kurungan, tutup kurungan 2 CHOH. Okay, maksudnya karbon nombor 2 kita tu actually dia CH. And then CH juga pada karbon number 2 dia attach dengan OH. So OH ni kalau kita tak nak gunakan kurungan pun boleh. Terus. Tapi disebabkan karbon number 2 dia attach dengan 2 methyl group, so kita kena gunakan bracket. Kalau tak gunakan bracket salah. Maksudnya nanti jadi compound tu salah dari segi connectivity dan bila you convert kepada expanded jadi salah. Contohnya pelajar buat macam ni. CH3, sekejap Okay.
CH3. Dia tak nak gunakan kurungan. Dia kata karbon nombor 2 tu kan attach dengan 2 methyl group, madam. Okey, dia nak buat macam ni. CH3, CH3, CHOH. Confirm yang ini salah. Sebab kenapa salah? Bila you expandkan dia. Okey, saya expanded kan. Tak percaya, tengok. CH3. Ni dah betul, CH3. Okey, karbon nombor 2 tu CH3 juga dia kata. CH3. Macam mana pula nak sambung dengan CHOH? Nampak bond tu memang dah totally wrong. Sebab itu yang ini salah. Okey, so organik ni dia sangat teliti tau. You kena jaga betul-betul connectivity Okey. Kalau ada soalan boleh tanya boleh tanya je, interrupt je, tanya madam begini ni. Sebabnya kalau nak tunggu memang tak ni. Jadi kalau ada persoalan tiba-tiba timbul je tu boleh tanya. Okey, so sekarang yang contoh yang ini dia nak tunjukkan untuk yang ada multiple bond. For example alkene, it contains double bond. Kalau alkyne yang ada triple bond lah. So kalau expanded structure tu, compound itu memang ada double bond. Dalam condensed structure, double bond must be shown. Sebab condensed structure ni tadi kita tak perlu tunjukkan yang single bond. Tapi double bond mesti tunjuk. Okay. So maksudnya kalau saya nak buat, mungkin ada pelajar cakap macam mana boleh macam ni. Maksudnya CH2. Okay. Ni CH2 kan. Lepas tu antara CH2 dengan carbon yang nombor 2 tu ada double bond. Tunjuk je CH. Okay. And then the CH carbon number tu attached to CH3. Yang ini tak payah bracket sebab kita faham CH3 tu attach pada carbon number 2 tu. Okay, for the second example, we have ini adalah suatu aldehyde. So bila you dah mahir nanti you tengok ada carbon double bond OH ni macam mana. So carbon double bond O ni, okay, yang ni lah, yang ni. Carbon double bond O tu kita boleh juga tunjuk dalam bentuk condensed structure macam ni. Tapi kalau saya tak nak tunjuk untuk compound yang ada carbon double bond OH ni, saya boleh buat juga macam ni, CH3CHO. Okay, this is the condensed structure that containing carbon oxygen bond. Kalau carbon-carbon double bond memang wajib tunjuk. Tapi kalau carbon double bond O boleh buat macam ni ataupun macam ni lah, CH3CHO. Okay, kalau you nak convert kenapa dapat CH3CHO, betul lah sebelah kiri tu kan CH3. Okay, takkan you nak buat COH pula. Biasanya compound yang ada carbon dan bond OH ni kelazimannya kita akan buat CH3 CHO. Tapi kita akan tahu, tak apa, nanti bila belajar 4.2 you akan perasan kenapa CHO bukan COH tadi. Okay, kalau compound itu cyclic, bentuk cyclic ni bahasa Melayu dia dulu saya belajar bentuk gelang. Ni kan bentuk cyclic, expanded bentuk cyclic. Okay, cyclic ni maksudnya dia berbentuk poligon. Kan? Apa ni, cyclic yang ada 3 karbon, 4 karbon. Kalau 5 karbon tu macam bentuk pentagon kan. Okay. Kalau expandednya cyclic dalam bentuk ring, dia punya condensed structure pun mesti ring. You tak boleh luruskan dia. You tak boleh straightkan dia. Contoh macam yang ini kan. Okay, this one. Ini adalah CH2. Okay, and then dia attach lagi dengan CH2. Connectivity mesti betul, bond mesti carbon to carbon. CH2. Nak buat macam dalam nota ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi yang ni okay je. Sebab kita faham, CH2 dia mesti attach dengan CH2 kat sini kan. Okay, cuma biasanya kita akan buat ke carbon lah. Tapi kalau pelajar tu buat macam ni, okay, nak luruskan CH2, CH2, CH2. Dia akan jadi salah. Sebab kalau you jadikan expanded, yang ni you jadikan expanded, dia akan jadi macam mana? CH2. Okay, CH2. CH2. So, apa yang berlaku? Carbon tak patuh pada octet rule. Dia tak cukup 4 ikatan. So, that's why kalau dia cyclic compound, dia mesti bentuk cyclic juga walaupun dalam bentuk condensed. So, this is the cyclic structure bagi sesuatu compound yang, the condensed structure bagi compound yang berbentuk cyclic. Okay. Ada masalah? Boleh? Kena boleh, praktis. madam. Okay. Dia memang, alright, good. Dia memang tak ada cara lain. So example dalam nota ni you memang kena go through. Kita tak boleh nak bincang satu-satu, memang tak cukup masa. Sebab kalau dulu okey lagi. Bila kita face to face tu okey lah. Tak ada zaman pandemik dulu memang okey. Bila macam ni kita terbatas. Okay. So you boleh tengok jawapan pun dah diberikan tak silap saya.
dalam soalan tu. Okay, dalam nota awak. So you boleh refer lah. Okay, so ni pun boleh go through. Nanti kalau ada contoh saya bagi sekejap deducing coordinate structure from expanded structure. Okey, bolehlah saya tunjuk satu contoh yang ini. Tapi saya tak go through yang daripada nota tu. Okey, sekarang ni dia kata kita ada expanded structure, kita nak lukis condensed structure. Tapi dalam contoh ni dia ada klorin macam ni kan. Okey, yang pertama sekali cari dia punya carbon backbone ataupun carbon chain ataupun paling senang kita sebut carbon chain, rantai karbon. Sekarang katalah yang ini rantai karbon kan. Okey. So you tengok dia dah bagi awak expanded, you nak condensekan dia. Jadi kita start dengan yang mudah dulu. Okey. So sebelah sini apa? CH3. Okey. Lepas tu the next carbon CH. Okey. Attach to CH3. So tadi kita dah belajar boleh guna macam ni CH3, boleh juga guna. Okey. Lepas tu carbon ini okay, dia attach dengan 2 Cl. So kalau saya nak bezakan, saya nak guna kurungan pun boleh, tak ada masalah. Kurungan Cl tutup kurungan 2. Menunjukkan 2 klorin itu attach pada the same carbon yang sebelah dia ni tadi. And then CH3. Okay. Itu satu cara. So kalau you tengok jawapan dekat sini, dia ada bagi beberapa cara kan. Yang ni tadi, yang ini dia saya buat yang ini. Cuma yang ini dia tak kurungkan. Kalau nak kurungkan pun boleh. Klorin ni kalau nak kurungkan boleh, tak kurungkan pun tak apa. But you must know that 2 chlorine attach pada carbon yang sebelah tu. Okay, this one betul sebab dia bracketkan CH3. Okay, yang sini dia bracketkan pula pun betul juga. Okay, cuma saya nak highlight satu benda. Kalau kita buat macam ni. Yang ni. Okay, you can see here. Carbon yang saya tanda star ni. Dia attach dengan carbon. Sebelah dia tu ada 2 CH3. Bukan sebelah dia. Macam mana nak cakap? Macam ni, saya lukis balik semula. Tadi kan structure dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Sekejap saya kena lukis balik. Sini CH3, CH3, sini hidrogen, sini CH3. Yang diberikan dalam soalan Ini Cl, Cl, sini CH3. Okey, kalau you tengok carbon yang katalah nombor 1, nombor 2, sekejap warna merah. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Carbon number 2 ni, okay, dia attach dengan 2 metil ataupun methyl group. Nampak? Sini pada carbon number 2 tu dia ada CH3 dan ini pun CH3. Nampak? Yang attach pada carbon number 2. So kita boleh kurungkan dia, kondenskan dia jadi macam ni. CH3 2. CH, lepas tu next ada apa? Carbon attach dengan 2 klorin, baru CH3. Tapi kalau pelajar tu buat macam ni CH3 kurungan 3 CHCl2. Saya nak tanya, betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Kenapa yang ini salah? Betul, jawapannya salah. Kenapa salah? Sebab nanti bond dia guna lebih daripada 4. Okey, bagus. Sebab kalau kita expandkan ni, kita akan nampak. Contoh CH, okey. You kata CH, sini Cl, Cl. Okey, lepas tu you kata carbon ni attach dengan CH3. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? CH3, okey. Okey. Boleh. Boleh buat. Tapi adakah dia compound yang sama dengan yang soalan asal? Saya nak tanya. Lain. Dia jadi lain kan? Sebab kalau nak ikutkan, you tengok kat sini, ini carbon nombor, katalah saya buat bengkok, contoh macam ni, 1, 2, 3. Carbon nombor 2 tu ada 2 metal pula. Padahal nombor 2 dia ada 3 metal. 1, 2, 3. Dia jadi lain dengan soalan asal. So kita hanya boleh kondenskan, padatkan dia kalau alkyl group itu macam metil tu attach pada carbon yang sama saja. So untuk contoh yang ni kita tak boleh bawa yang metal kat hujung ni, tak boleh bawa untuk kita combinekan dia, untuk kondenskan dia. Hati-hati dekat situ. Itu memang kena hati-hati. Sebab tu always check. Bila belajar organik ni always check number of carbon, hydrogen, check connectivity, semua-semua tu. Rule of the bond ataupun octet rule pun kena. Okay. Jadi kalau contoh kat sini, satu contoh lah saya nak tunjuk. Ini adalah suatu carboxylic acid. Kita pernah belajar kan, soalan minta condensed structure.
Okay, convert the following structures into expanded structure. Yang dia bagi ni condense. Jadi saya nak bincang A sahaja. So you nampak macam mana biasanya pelajar akan cakap macam mana nak buat sebenarnya kita ada teknik ataupun cara yang betul. Okay, you cari dia punya carbon chain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ingat carbon mesti form 4 bonds. So katakanlah saya patah balik pada carbon yang paling kiri ni. This carbon attached to 3 hydrogen atoms. Okay, the second carbon attached to 2 hydrogen atoms. Hati-hati yang bila ada oksigen. Carbon mesti buat 4 bonds, oksigen mesti buat maksimum 2 bond. Jadi, kalau you kata, buatlah macam ni, OH. Betul ke salah? Yang saya buat ni betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Oksigen tak cukup. Oksigen tu tak cukup bond. Dia sebenarnya tak octet sebenarnya kan. Jadi this one is wrong. Jadinya macam mana? Sebenarnya kat sini carbon double bond OH. Bila expanded kena tunjukkan semua. So you nampak kat sini untuk yang CH3 dengan CH2 ni okey lagi. Yang COOH tu pastikan cukup ikatan. Okey, tengok yang carbon double bond 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk oksigen kenapa ada 2 ikatan? Tapi sebenarnya oksigen tu octet. Sebab kalau nak ikutkan, okay, saya padam dulu yang ni. Bila kita buat organik, biasanya lone pair ni kita tak tunjuk. So you nampak kat sini memang dia 2 bond. Tapi actually dia sudah octet. Jadi lone pair tu tak payah tunjuk lah. So this one is the correct answer untuk expanded structure-nya. Okay, yang lain tu boleh go through lah, boleh go through dalam jawapan. But bila nak go through tu kena pegang pen dan kertas, kena conteng. Tak boleh go through hanya melihat sahaja, mesti practice. Okay. We go to the last part in 4.1, skeletal structure. Okay, bila kita kata skeletal structure, skeletal ni rangka. So, dulu masa saya belajar skeletal structure ni struktur rangka. Tapi kita tak belajar bahasa Melayu, cuma ideanya adalah based on skeletal kan, skeleton. Okay, so how to draw the skeletal structure? Okay, carbon chains are drawn zigzag. Okay, carbon chain, rantai karbon itu akan dilukis dalam bentuk zigzag. And kalau ada rings are drawn as polygons. Okay, so kalau you tengok contoh kat sini mungkin tiba-tiba macam ni kan. Okay, katalah saya bagi yang paling mudah. Saya ada, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sorry. CH3. Okay. CH2, 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 CH3. Okay. Macam mana kita nak tukarkan expanded structure ni kepada skeletal? Tak payah buang masa daripada expanded tukar condense dulu, baru nak tukar skeletal. Kita mesti faham konsep. So yang pertama skeletal mesti dilukis dalam bentuk zigzag. Okay. Kalau ring mesti bentuk polygon. Okay, carbon atoms. You tengok dekat atas ni, dia kata carbon atoms are usually not shown. Carbon tu kita tak akan tunjuk. Hydrogen atoms bonded to carbon are not shown. Hydrogen atom yang attach pada carbon pun kita tak tunjuk. Tapi kalau ada functional group, apa contoh functional group? Kumpulan berfungsi macam carbon-carbon double bond macam ni, OH, kita pernah belajar dulu kan, yang itu kena tunjuk. Okay, so berbalik pada contoh ni, macam mana saya nak tukar dia kepada skeletal structure? Okay, ada berapa carbon? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita start, tak kisah dari atas ke dari bawah. Contoh saya nak buat macam ni. 1, dia dah 1 di hujung tu. Each tu adalah 1. 1, 2, tak cantik pula kalau guna marker pen cantik. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kalau buat kat kertas cantik sikit lah kot. Dia tak sengit kan. Lukis betul-betul. Jangan macam ni ini orang malas. Dia kena buat betul-betul. Jadi sebenarnya apa? Kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So kalau saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Saya nak buat ada 1 CH3 lah kat sini. Contohlah saya dah combine pula ni. Ada condense, ada expanded. Boleh. Nanti bila kita dah mahir, macam tu pun boleh. Okay.
macam mana pula saya nak convert yang saya lukis ni kepada skeletal. Yang pertama sekali cari dia punya carbon, alamak dia tengah save ni lambat. Dia punya carbon skeleton, rangka carbon ataupun carbon backbone ni lah. Okey, tak nak pula dia. So 1, nampak ni. Ada berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kita tak belajar naming lagi jadi tak ada masalah. Sekejap. Kenapa dia tak nak? Saya nak, saya nak naikkan je. Okey, sekejap. Okey. So, ada 5 carbon. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Check balik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tapi dekat carbon number 2 ni ada alkyl group, metil. So, kita kena tunjukkan samalah ada alkyl group tu. Cuma, oleh kerana alkyl group kita tu ada carbon dengan hidrogen sahaja, dan semuanya single bond. CH3 tu kalau kita explainkan single bond. So nak buat macam mana? Kita tarik je macam ni. So actually understood. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Actually kat sini dia attach dengan 3 hidrogen. Mungkin ada pelajar kata, Madam dekat yang soalan tu dia CH3 ni dekat atas. Yang Madam lukis ni kat bawah. Tak ada masalah. Okey je. Dia okey je. Sebab dia masih lagi sama. Sebab you tak belajar lagi naming, dia masih lagi compound yang sama. Okey, kalau kita tengok contoh yang diberikan ini. Okey, contoh yang diberikan dalam nota. Okey, sekejap. Yang ini. So, bila you dah nampak yang asas tu tadi, you tengok kat sini pun dah tak ada masalah. Cuma dalam kes ini, ada carbon-carbon double bond. So, katalah 1, 2, 3, 4. Kat sini ada klorin kan? Carbon-carbon double bond tu antara carbon kedua dan ketiga. Mesti tunjuk dekat tempat yang betul. Contoh dekat sini, ini adalah carbon number 1, carbon number 2, number 3, number 4. Jadi pada carbon number 2 tu ada apa? Actually kat sini ada apa? CH3 kan? Cuma kita tak tunjuk je. And at carbon number 4, kita ada klorin. Okay, tapi kalau saya buat macam ni betul tak? Sekejap apa ni? Okey, betul tak? Sekejap. Betul tak? Sama tak? Sama tak dengan struktur asal? Tak sama. Tak sama. Kenapa Sama. tak sama? Sama ke tak sama? Cek bilangan karbon. Satu karbon. Yes, lebih satu karbon. Lebih satu carbon. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab, kenapa saya buat macam ni? Sebab biasa berlaku. Pelajar tersalah kira ataupun dia tak faham. Ini actually, yang ini ni yang saya bulatkan ni bond tau. Ni bond antara atom tu. Cuma dalam bentuk skeletal. Okay? Jadi kena faham kat situ. Alright? Okay. And then, ini contoh yang lain untuk skeletal structure juga. Kalau dia cyclic. Cyclic kan saya dah sebut tadi. Kalau expanded cyclic, condensed mesti cyclic, skeletal juga mesti cyclic. Jadi kalau you tengok dalam contoh ini, dia bulatkan tu nak tunjuk hujung setiap satu tu adalah karbon sebenarnya. Okey, contoh kat sini you nampak ini asasnya. Tapi sebab dia ada CH2, sini CH. Jadi yang ni tak payah ditunjukkan. So you nak lukis macam ni boleh ke? Contohlah pelajar kata, Madam saya nak lukis macam ni. Lukis betul-betul cyclic tu. Okey. So maksudnya dekat yang saya tunjuk ni, di sini ni CH2. Sini CH2. Tapi dekat carbon ini actually ada CH dan OH. So tarik je, letak OH. Tapi kalau pelajar tu buat, okey ni saya delete dulu, nanti kan keliru pula. Okey, tapi kalau pelajar tu buat macam ni saya nak cakap pasal connectivity. HO. Sorry, memang salah. Salah. Tak boleh diterima. Okey? Baik. Contoh yang terakhir dalam yang dekat table ni saya kena cakap sebab ni melibatkan nitrogen. Okey. Nitrogen ni dia mesti octet. Kalau kita ingat dulu nitrogen dia mesti octet. So maksimum dia boleh buat 1, 2, 3 dan dia ada lone pair. Dia mesti octet.
Okay, jadi nitrogen ni dia mesti octet sama ada dia buat 3 triple bond, 3 single bond, satu double bond, satu single, dan actually ada lone pair. Cuma lone pair dalam organik kita tak tunjuk melainkan kita buat mekanisme. Yang penting dia mesti octet. Okay, jadi kalau you tengok pada compound yang diberikan dalam bentuk expanded structure tu, sebab itu you nampak kat sini apa pasal nitrogen tu buat 3 ikatan. Actually kat sini dia ada lone pair. Cuma saya kata dalam kita melukis struktur lone pair tu tak perlu ditunjukkan. Cuma you kena faham 3 ikatan maksimum dia boleh buat. Okey, jadi kalau saya nak lukis dia punya skeletal structure, saya nak ajar ni. Okey, jadi kita tengok dulu kat sini. Nitrogen ni, macam mana nak kata? Okey, this nitrogen. Okey, dia attach dengan 1, 2, 3. Sebab nak ajar lukis struktur skeletal ni. Okey, so macam mana? Kalau saya buat macam ni je. Okey, karbon pertama start satu. Karbon pertama ni dia attach dengan nitrogen. Okey, and then nitrogen tu you kena tengok expanded tu. Dia attach dengan 2 lagi karbon. 1, 2, 3. Okey. Dan pada nitrogen ni pula dia attach dengan CH3. So tarik, nak tarik atas boleh, but normally kita tarik ke bawah. Biasanya kita akan tarik ke bawah bukit atau ke atas bukit. Kalau macam ni boleh lah tapi jarang. Macam ni jarang-jarang. Boleh lah tapi macam kita tak alert sangat. So this one. Okay, nampak? Jadi apa yang dalam nota awak tu bulat-bulat warna merah tu actually dia nak tunjuk itu adalah setiap bucu tu adalah karbon. Sebab ni PowerPoint saya jadikan PDF, jadi tak ada animation lah. Okey, jadi tolong berhati-hati dengan bonding dan juga structure. Jadi yang example lain ni boleh tengok, memang perlu tengok. You kena practice. Kalau tak practice, nanti di kuartiri pergi chapter 5. Sebab bila dah hujung-hujung tu, dah chapter 5 dan 7, kita dah tak guna dah expanded. Mesti guna condense punya. Ataupun skeletal. Okay, baik. Classification of carbon atoms. So dah habis nak belajar structural formula tadi, kita kena classify carbons. Sebab penting nanti bila kita belajar chapter yang lain. Okay, classification of carbon atoms. Okay, macam mana carbon atoms ni kita boleh classify into 4 classes. Okay, we have primary carbon. Simbol primary ni ini, tapi sebutnya primary. Okay, primary carbon ni dia, okay, saya sekarang ni dalam contoh ni saya nak classify carbon yang warna merah tu. Okay, saya nak classify carbon yang warna merah tu sama ada dia primary ke secondary. So macam mana kita nak buat? Kita tengok the carbon that we are going to classify attached to how many carbon atoms. So dalam kes ni you nampak carbon yang warna merah tu dia attach dengan satu carbon directly. Sebenarnya kat sini ada lagi lah bond kan. So dia attach dengan satu carbon saja. Contoh lah mungkin ada pelajar tak faham. Saya nak buat macam ni. CH3. Okay. CH3. Kena bagi contoh macam ni. Okey, sekarang saya nak tanya ini primary ke secondary? Nanti carbon yang ini. Primary ke secondary ke tertiary ke quaternary carbon? Jadi you tengok carbon yang kita nak classify tu dia attach dengan berapa banyak carbon atom secara direct. Jadi dalam contoh ni you nampak dia attach directly dengan satu carbon. So this one is primary carbon. Okay, kalau saya tanya karbon yang ini, yang saya bulatkan ni, primary ke secondary carbon? Yang saya baru ni, ni. Primary ke secondary? Primary. Primary. Kenapa? Kenapa? Apa reason awak? Carbon attached. Attach dengan satu carbon je. Good. Dia attach dengan only one carbon. Directly, iaitu carbon jiran dia tu lah. Okay, kalau secondary carbon, so bila you dah nampak macam tu, baru kita boleh, barulah saya boleh guna contoh yang ni je. Okay, kalau the classified carbon, carbon that we are going to classify, attach directly to 2 other carbon atoms. Neighboring atom dia ada 2 carbon. Dia attach to one carbon je. Okay, good. Alright. Jadi kalaulah dia attach dengan directly 2 carbon pula, carbon yang kita nak classify, it is classified as secondary carbon. Kalau the carbon atoms that we are going to classify attach directly to 3 other carbon atoms, dia adalah tertiary carbon. Nak eja pun boleh ataupun guna simbol, tapi sebutnya tertiary. Tapi kalau carbon yang kita nak classify attach dengan directly 1, 2, 3, 4, so it is classified as quaternary carbon. Okay,
Tapi saya nak bagi tahu carbon yang kita boleh classify, adalah carbon yang sp3. Carbon sp3 sahaja yang kita boleh classify. Maksudnya carbon yang semuanya single bond. Itu je yang kita boleh classify. Kalau saya ada CH2, ini kalau ingat balik hybrid, ini bukan sp3, ini adalah 1, 2, 3. Ini adalah sp2 carbon. Ini adalah sp2 carbon. Okey, tapi kalau yang ini contohnya saya ada kat sini CH3. Sini CH3. Sini CH3. So how many electron groups around the carbon yang the central carbon tu? 1, 2, 3, 4. So ini adalah sp3 carbon. Only sp3 carbon saja boleh classify. sp2, sp tak boleh. Okay? Jadi kena hati-hati. Okay, next. Saya nak habiskan chapter ni saja. Esok kita sambung 4.2. Okay, classification of carbon atoms and hydrogen atoms. So tadi kita dah classify carbon. Sekarang kita nak classify hydrogen atom. Sebab kalau kita nak classify hydrogen atoms, kita kena tahu classify carbon dulu. Okay, nak classify hydrogen atoms, it depending on the type of carbon atom attached to it. Maksudnya nak classify hydrogen atoms, dia bergantung hydrogen tu attached pada carbon yang mana tadi, primary ke, secondary ke, tertiary. Okay, so if the hydrogen atom attached to primary carbon, maka dia adalah primary hydrogen. Nampak? Dia punya relationship. Kalau hydrogen itu attached pada primary carbon, dia adalah primary hydrogen. If the hydrogen atom attached to a secondary carbon, maka hydrogen itu adalah secondary hydrogen. Okay, dan kalau hydrogen itu attached at tertiary carbon, okay, the hydrogen atom is classified as tertiary hydrogen. Does not and then tak ada quaternary hydrogen, ya. Sebab kenapa tak ada quaternary hydrogen? Maksudnya hydrogen ni kita boleh classify sebagai primary, secondary, tertiary je. Kenapa tak ada quaternary carbon? Kerana carbon boleh attach 4 saja. Carbon dia boleh attach dengan 4 saja. Apa ni? 4 contoh contoh kalau saya kata hydrogen tu quaternary. Carbon kita boleh classify sampai quaternary, tapi maksudnya hydrogen kan dia boleh buat maksimum satu ikatan je. And then macam mana kita nak kata dia quaternary hydrogen? You kata kalau dia attach pada quaternary carbon, dia adalah quaternary hydrogen. Betul ke? So cuba kita tengok kat sini. Ini dah contoh CH3. Okay, ini contoh CH3. Ini CH3. Ini CH3. Okey, kalau saya nak classify carbon ini memang quaternary carbon. Tapi yang hydrogen yang dekat sini ni semua ni, kalau kita expandkan lagi, sekejap. Kalau saya expandkan betul-betul. Contoh carbon CH3. Okey. Sini CH3. Okey. Sini CH3. Sini pun CH3. Okey, betul yang carbon yang paling tengah ni tadi ni, ini adalah quaternary carbon sebab dia attach dengan 4 other carbon atoms. Okey, tetapi kalau you tengok yang ini adalah primary carbon. Ini adalah primary carbon. Ini pun primary carbon. Sebab dia attach directly pada satu carbon saja. Ini pun primary carbon. Jadi kalau itu primary carbon, hydrogen dekat sini semua adalah primary hydrogen. Ini pun adalah primary hydrogen. Same goes yang lain. So macam mana pula kita nak kata ada primary hydrogen? Sebab carbon tu dah cukup dah ikatan dia. So dah tak boleh lagi nak attach dengan satu lagi dengan hydrogen. So memang tak wujudlah quaternary hydrogen. Okey, itu penting nanti bila kita masuk alkane kita akan bawa knowledge primary carbon semua ni. Memang kita akan guna. Okey. Ni saya dah sebut. Sebab saya memang suka sebut, tak suka baca slide sangat. Okey, no classification for carbon atoms in methane. Contoh methane, CH4. Okey, carbon pada methane ini kita tak boleh classify dia. Sebab dia hanya attach dengan
hidrogen. So kalau kita nak classify carbon dalam methane, memang tak boleh sebab dia tak attach dengan carbon yang lain. Okay, itu maksud soal statement tu. So we cannot classify carbon in CH4. And multiple bond, maksudnya contoh ni, carbon-carbon double bond ni kita tak boleh classify sebab dia adalah sp2 carbon. Walaupun dia attach dengan carbon yang lain tapi tak boleh classify because yang kita boleh classify hanyalah only sp3 carbon yang semuanya single bond. Okay, alright. Okay. So contoh yang ini boleh go through. Saya dah tunjuk contoh tu tadi sikit, bolehlah tengok yang ini. Jadi yang ini pun sama. Kadang-kadang soalan boleh minta bilangan primary hydrogen, bilangan primary carbon ke apa, dia boleh tanya. Jadi kena mahir untuk classify tu dulu. Okey. Jadi yang ini kalau untuk cyclic pun sama, kita boleh classify. Contoh dekat sini lah yang cyclic ni. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya nak tanya, kalau yang ini primary ke secondary carbon? Yang saya buat arrow tu. Primary. 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 Okey, yang ini? Yang saya baru buat arrow satu lagi tu? Secondary. Secondary. Ni saya nak carbon ni pun secondary. Okey, yang ini. Yang warna biru punya arrow tu. Tertiary carbon. Okay, good. So kalau dah boleh faham kat situ, dia nampaklah bayang-bayang organik tu kan. Okay, untuk yang contoh ni pun boleh go through. Tapi untuk saya nak bagi tahu, kalau nak classify hydrogen, kena classify carbon dulu. Kena classify carbon tu dulu, baru boleh classify hydrogen yang attach pada carbon tu. So boleh go through nota. Okay, so habis untuk 4.1, saya rasa cukuplah untuk malam ni. Sebab kalau 4.2 pun, walaupun sikit nota tu, tapi dia agak berat juga sebab functional group. Takut nanti awak tak boleh nak masuk dah. Awak pun ada kerja lain kan. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya tamatkan? Ada nak tanya? You must love organic chemistry. Kalau kita ada rasa tak suka, you akan rasa burden belajar organik. Okay? Alright? Okay. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, madam. Okay, so kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk malam ni lah. Kita jumpa pagi esok dengan 4.2 4.2 dan kalau sempat 4.3. Tengok keadaan macam mana. Tapi bila dah masuk chapter 4 ni dah lega sikit lah. Okay, alright class. So itu saja untuk malam ni. Thank you. Thank you, madam. Okay, alright. Thank you, madam. Alright. Okay. Madam. Okay. Thank